Berapa ramai orang yang qiyamul lail, berjaga malam, datang ibadah, semayang di masjid, di rumah, di mana, buat sembahyang sunat, baca Quran tengah malam, qiyamul lail, tapi tak dapat apa. Yang dia dapat, jaga malam, tak tidur. Itu je. Jaga malam, tak tidur. Siapa orang-orang ni? Adakah kita dalamnya, na'udzubillah, dan Allah keluarkan kita daripada situ, kelompok orang yang diharamkan daripada anugerah, walaupun dia ibadahnya bertepatan malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang Jumaat rahimakumullah. Mudah-mudahan kehadiran kita dirahmati Allah Ta'ala, dan juga lebih khusus Jumaat kita, Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan ini. Dan yang paling perlu kita timbulkan kerisauan dan kebimbangan, bukan Jumaat terakhirnya, tapi Ramadan terakhirnya. Adakah ini Ramadan yang terakhir dalam hayat kita? Muslimin rahimakumullah, kita sangat gembira dan bangga apabila Allah pilih kita berada di bulan Ramadan. Yakinlah bahawa setiap orang yang Allah beri peluang pada jalan ibadah bukan kebetulan, bukan kerana dah dia hidup dapat lah. Tak. Ada orang yang sengaja Allah bagi dia lalu pada tempat yang hebat, yang mulia, bulan Ramadan, tapi tak ada faedah, tak ada kebaikan untuk dia. Dia dihalang daripada kebaikan Ramadan yang mencurah-curah. Ini yang paling menakutkan kita. Sebab kadang-kadang kita tak sedar. Orang tu tak sedar pun dia berada dalam kelompok orang yang diharamkan daripada anugerah Ramadan. Maka sia-sialah perjalanan dia, sia-sialah kehidupan dia. Mungkin dia juga beribadah, dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia segalanya, tapi tak ada nilai, tak ada faedah, tak ada pahala, tak ada. Boleh jadi macam tu ke? Ya. Berapa banyak yang Allah Ta'ala Rasulullah sebut, kam min sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal atas wal atash. Berapa ramai orang yang puasa tapi dia dapat lapar dahaga, itu je. Lapar tak makan, tak minum, itu je yang dia dapat daripada faedah puasa dia. Mungkin sekadar kita kata dia dietnya lah, dapat dietnya, tak makan, tak minum, tapi pahalanya tak ada, kelebihan Ramadannya tak ada. Kehebatan, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang hidup bernafas di bulan Ramadan, dia tak dapat. Yang kedua, Nabi sebut, kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa al-ju' wal atas illa as-sahar, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Berapa ramai orang yang qiyamul lail, berjaga malam, datang ibadah, semayang di masjid, di rumah, di mana, buat sembahyang sunat, baca Quran tengah malam, qiyamul lail, tapi tak dapat apa. Yang dia dapat, jaga malam, tak tidur. Itu je. Jaga malam, tak tidur. Siapa orang-orang ni? Adakah kita dalamnya, na'udzubillah, dan Allah keluarkan kita daripada situ, kelompok orang yang diharamkan daripada anugerah, walaupun dia ibadahnya bertepatan malam Lailatul Qadar. Walaupun ibadahnya bertepatan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, mudahan kita bersih daripada sifat ni, syirik, na'udzubillah. Syirik terbahagi pada dua. Kita bahasa Melayu kita lah, kita guna bahasa Melayu, bahasa Arab ada istilah lain. Syirik besar, syirik kecil. Arab sebut syirik jali, syirik khafi. Syirik besar, na'udzubillah, itu terlibat dengan terkeluar Islam. Dia sembah berhala, anggap ada Tuhan lain macam Allah juga. Sama aja Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Sama aja agama Islam dengan agama lain-lain, itu sama aja syirik, na'udzubillah min dzalik. Rosak iman dia. Yang tu semua pahala dia batal, kosong, batal habis semua, terpadam habis semua. Dosa yang lampau, dosa yang baru buat pun semua terpadam, termasuk Ramadannya. Yang kedua, syirik khafi, syirik kecil, na'udzubillah min dzalik. Apa syirik khafi? Syirik kecil iaitu dia tak terlibat dengan rosak akidah, maksud dia masih kekal Islam, cuma amalannya bercampur aduk dalam niat, iaitu kita sebut riak. Dia syirik kecil, tak semestinya riak, ada riak, ada ujub, ada sum'ah, semua tu perkara yang boleh merosakkan amalan.
Syirik kecil, contoh, kadang-kadang kita ni nak menonjolkan diri, nak mendapat pujian orang. Itu namanya sum'ah. Nak supaya orang puji kita. Nak buat, kita buat ibadah, kita qiyamul lail, kita buat tu buat ni. Tapi supaya orang sebut kita ahli ibadah. Malu kalau orang tak tahu kita buat ibadah. Member sembang, aku pergi masjid ni qiyamul lail sekian rakaat, 4-8 rakaat contohnya. Aku pergi sana pergi sini, kita diam tak cerita. Kalau aku tak cerita, dia tak tahu aku buat ni. Saya pun pergi jugalah. Saya pergi Masjid Al-Falah tu, saya pergi sini, dia orang buat gini. Jadi apa tujuan kita cerita? Kalau tujuannya bercampur dengan tujuan nak tunjuk aku pun buat, itu dah ada riaknya. Dan supaya dia pun nampak aku pun buat juga, tak lagi dia nampak aku tak buat pula. Dah ada sum'ahnya. Dua-dua sifat ni pemadam, penghapus kelebihan yang dia bakal Allah nak bagi. Tengok ada benda tu, habis, hilang habis semua. Tak semestinya kita tak boleh cakap hal tu. Ada ketika cakap kita tu tujuan yang baik. Kita cerita saya pergi qiyamul lail kat Masjid Al-Falah, ada tujuan yang baik. Apa tujuan yang baik? Kita nak bagi dorongan pada dia, jom pergi Masjid Al-Falah, saya pergi Masjid Al-Falah, dia orang sekian. Jadi cerita juga. Tapi tujuannya didik dia. Tujuannya nak tarik dia, jom pergi sekali. Tujuannya nak bagi tahu dorongan kepada dia dan sebagainya. Tujuan yang baik, selamat. Bila tujuan nak riak tadi dan sebagainya, rosak amalan. Ni orang yang diharamkan daripada kelebihan Lailatul Qadar. Kecuali dia bertaubat daripada hal demikian, Allah terima taubatnya. Dan yang ketiga, orang yang diharamkan daripada anugerah Lailatul Qadar, bukan takat Lailatul Qadar, dan semua Ramadan, semua amalan dia, adalah kederhakaan pada ibunya, ibu bapa, hubungan dengan mak ayahnya. Kerana ini sangat penting, tuan-tuan. Jadi penilaian Allah untuk selamatkan dia ataupun tidak. Sehingga dalam Al-Quran, Allah kata Abdullah bin Abbas, dikembarkan perintah bakti dan bersyukur pada ibu bapa. Allah kembar. Syukur pada Allah, syukur ibu bapa. Bakti pada Allah, bakti pada ibu bapa. Sembah Allah, buat baik pada ibu bapa. Kembar. Allah tak pisah. Wa'budullah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah tetapkan mesti sembah dia sahaja, tidak ada Tuhan yang lain, dan berbakti pada ibu bapa. Surah Luqman, anishkurli wali walidayka, syukurlah pada aku, hendaklah kamu bersyukur pada aku, pada Allah, dan bersyukur pada dua ibu bapa engkau. Allah tak pisahkan benda tu. Tak pisahkan benda tu. Allah kembarkan sekali. Kata Abdullah bin Abbas, yang jenis kembar-kembar ni dalam Quran ada 3 perintah kembar. Sembahyang, zakat. Selalu kita baca kan, aqimus solah, mesti ada wa'atuz zakah. Sembahyang dengan zakat. Yang kedua, ati' Allah wa ati' ar-rasul. Taat Allah, taat Rasul. Tak boleh nak pisah benda tu. Mesti dua-dua cantik, dua-dua lulus. Kalau satu tak lulus, taat Rasul tak nak lah. Buat apa nak baca hadis? Baca Quran cukup. Amal dengan Quran cukup. Hadis tak payah pakai. Oh, engkau taat pada Allah tapi tak taat Rasul. Dua-dua Allah tolaknya. Tak diterima oleh Allah. Gagal kedua-duanya. Dan perintah kembar yang ketiga, anishkurli, syukur pada aku. Terima kasih pada aku. Kata Allah Ta'ala. Ini firman Allah surah Luqman. Berterima kasih pada aku. Berbakti pada aku. Dan dua ibu bapa engkau. Dua bapa engkau. Dikaitkan dua ibu bapa. Allah dan ibu bapa. Sehingga Nabi juga kembarkan redha Allah fi ridhal walidain. Allah nak bagi redha ataupun tidak, tengok mak bapak. Jadi kata para ulama, kalau halangannya adalah derhaka, dalam ibadah dia rajin buat, sekian banyak, macam-macam lah dia buat, Ramadan lagi hebat dia buat, tapi hubungan dengan maknya gagal, mak ayahnya, hubungan dengan mak ayahnya gagal, maka semua amalan dia dengan Allah gagal. Allah tolak tepi, tak bayar pahalanya, tak bayar upah pahalanya. Bukan Allah zalim, tapi kerana dia sendiri pilih kezaliman, iaitu zalim pada ibu bapa dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang ketiga, sangat penting. Dan kalau ini kita tak beres, kalau ini kita tak selesaikan, maka kita bimbang. Hari ni ke berapa? Hari 27 dah kita puasa, tak makan siang hari. Dah 27 hari dah kita datang ke masjid, sembahyang, i'tikaf. Dah 27
hari dah. Mungkin kita qiyamul lail. Penat tuan-tuan, penat. Penat dah puasa siang hari, penat dengan kerja lagi, malam lagi, sekian. Penat. Penat kita tak ada nilai kalau hubungan dengan mak ayah kita gagal. Bereskan. Bertaubat pada Allah, minta maaf kalau dia masih hidup. Kalau dia telah meninggal, macam mana Ustaz? Mak ayah saya dah meninggal. Nak minta maaf kat kubur? Tak mungkin. Tak, ada caranya. Caranya kata Nabi, 4 ataupun 5 perkara. Saya sebut 5 perkara. Yang pertama, doa untuk mak ayah. Nak doa apa? Doa bagi dia dapat syurga, doa bagi dia duduk dengan kelompok umat Nabi Muhammad, dapat syafaat Nabi, doa yang baik. Ya? Yang kedua, istighfar, minta ampun. Khusus, ini doa juga tapi khusus minta ampun. Ya Allah, ampun. Kalau tak pernah langsung doa mak ayah, hanya doa dia, isterinya, anaknya. Dia, isteri, anak. Maka tak ada nilai doa dia tu. Yang paling besar, yang paling utama, penilaian yang paling besar, doa kita pada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Setiap waktu. Malah seorang ulama dia kata, kalau engkau hanya sekadar 5 kali doa Rabbighfirli wa liwalidayya, lepas subuh, zuhur buat, lepas asar buat, maghrib, isyak, baru 5 kali sehari, masih tak cukup berbakti kau pada mak ayah, itu mungkin masih ada dosa derhakanya. Takkan nak ingat mak ayah 5 kali je. Dia ingat kita berapa kali tuan? Tak tahu nak kira berapa kali dia ingat nama kita. Masa kita duduk dengan dia dulu, dengan mak ayah kita. Pagi bangun dah ketuk, panggil kita, suruh bangun sahur, makan, puasa, nak puasa. Lepas tu ingat pula panggil, ingat lagi dengan tentang sembahyang subuh. Lepas tu macam-macam, lama, banyak kali dia ulang-ulang ingat kita. Takkan kita nak ingat dia 5 kali yang telah meninggal dunia. Maka sebutlah Rabbighfirli wa liwalidayya dalam setiap rakaat kita. Tuan-tuan baca Fatihah kan? Waladdallin, Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Selit je lah tu. Sebab doa di situ, doa yang sangat makbul. Kita masuk sekali doa, ampun dosaku dan ibu bapa aku. Rabbighfirli wa liwalidayya. Setiap rakaat, sembahyang sunat, sembahyang fardu, sembahyang kita makmum, sembahyang kita sebagai imam. Tapi yang doa tu diperlahankanlah. Itu. Ini juga penghalang. Maka tuan-tuan, masa kita Ramadan berapa hari lagi? Mungkin dijangka ialah kalender kita Selasa. Ada hari ini tak kira lah, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, 4. Kalau duk ura-ura kan, berita-berita angin, kata mungkin hari Isnin, wallah alam, tak tahu, kita tunggu pengumuman. Kalau Isnin, kita ada 3 hari lagi tuan. Kalaulah Ramadan ni terakhir, Ramadan ni kita tak dapat keampunan Allah, kalau Ramadan ni Ramadan terakhir hayat kita, Ramadan ni kita tak dapat pahala, Ramadan ni kita tak dapat qiyamul lail, bangunlah qiyamul lail tapi tak dapat pahala, ada halangan tadi. Ya Allah, betapa ruginya, serugi-ruginya. Azablah kita hidup di akhirat. Mati kita dengan azab oleh malakul maut. Dipukul depan belakang kita, lembek kita sebelum mati dah. Belum lagi masuk kubur, lagi dahsyat. Dalam kubur berganda daripada ketika sakit mati. Dalam kubur, bangkit daripada kubur, lagi dahsyat, berganda daripada kita hidup dalam kubur. Bangkit ke mahsyar. Begitulah, semakin berganda kalau dosa Ramadan ni kita keluar Ramadan lagi 3-4 hari, tak terampun pun. Masihkah tuan-tuan? Masihkah 3 hari ni kita nak biarkan dosa daripada satu Ramadan semakin bertimbun-timbun? Ruginya orang yang tak perhati pada dosa dia. Ruginya orang yang tak kenang aku silap tu, aku silap ni. Ruginya orang yang tak keluar air mata kerana Ramadan. 3 hari tuan, 3 hari lagi. 3 hari lagi. Nak jumpa 11 bulan lagi, tak tahu hayat kita. Berapa ramai orang yang dah, na'udzubillah, orang yang dah almarhum. Ramadan tahun lepas dia bersama dengan kita, buka puasa sekali, duduk main masjid. Kan? Ataupun kita COVID, Ustaz, PKP, mana ada ke masjid? Kita WhatsApp jugalah, tanya dia macam mana buka puasa ke apa, ke member kita. Tahun ni dah tak ada. Tak jumpa pun Ramadan ni. Yalah, mungkin Allah terima amalan dia, Allah ampun dosa mereka. Tapi kita ni, belum tentu nak sampai Ramadan akan datang. Jangan kita bayang, tak apa, Ustaz, tak dapat qiyamul lail. Ni 3 malam ni nak qiyam, bukan qiyamul lail di masjid, qiyamul lail di pasaraya lah Ustaz. Banyak benda nak kena beli lagi ni. Tak siap lagi.
Kalau itu hanya yang ada dalam fikiran kita, maka kita orang yang rugi, kita orang yang muflis di akhirat nanti, kita orang yang keluar Ramadan bertambah dosanya, na'udzubillah. Tak fikir nak cari pengampunan dosa. Ya Allah Tuhan. Ni 3 hari lagi. Paksa tuan-tuan. Yang belum keluar air mata kerana takut Allah, paksa keluar. Tidak ada air di muka bumi yang mampu padam api neraka Allah. Tidak ada alat, tidak ada apa saja bahan kimia yang mampu padam api neraka Allah. Jangan kata nak padam, nak sejukkan api neraka pun tak boleh. Kecuali setitis air mata, tuan-tuan. Kecuali setitis air mata yang menitik, itu mampu padam neraka, tuan-tuan. Nabi kata 2 jenis mata yang tak akan diharamkan oleh Allah, tak akan kena asap api neraka. Jangan kata kena api, asap dia pun tak kena. Kan kita buat bakar api, bakar sampah, longgok bersatu je. Tapi asap tu pergi tu 2 km, 3 km, dah terbang bi. Orang nampak, asap main mana ni? Dari mana kan? Asap pergi jauh daripada api. Nabi kata 2 mata ni, asap yang jauh tu pun takkan datang. Jangan kata kena apinya, asap pun tak kena. 2 jenis mata ni. Yang pertama, mata yang berjaga jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Kalau kita dalam situasi kita ni, mungkin orang yang jihad kita nampak pergi haji umrah, iaitu sebahagian daripada jihad. Orang yang buat untuk agama Allah, kerja untuk agama Allah, buat apa untuk agama Allah, mata dia tak jaga. Orang lain lena tidur, rehat, diam, berjaga, fikir macam tu nak buat macam mana, rancang, pergi meeting, pergi mesyuarat demi untuk kejayaan agama Allah, kejayaan syiar Allah Ta'ala. Mata berjihad di jalan Allah, berjaga malam. Berjaga malam kerana jihad fi sabilillah. Satu. Yang kedua, mata yang menitis air mata kerana takut Allah. Mata yang pernah keluar air mata kerana takut Allah. Bukan kerana sedih orang marah, bukan kerana sedih orang tak bagi itu, tak bagi ni, tak dapat tu, tak dapat ni. Bukan kerana orang, tapi kerana takut Allah. Sebut nama Allah, sebut neraka Allah, dah tak boleh tahan, keluar air mata. Maka mata ni mata yang selamat daripada asap api neraka. Jangan kata apinya, asap pun tak akan sampai. Ya Allah. 3 hari lagi, tuan. Yang belum menitis, paksa diri, cari jalan, minta doa. Kata ulama, pertama kali kita minta ke Allah, ya Allah, izinkan mataku ni keluar airnya, keluar air mata kerana takut Engkau, ya Allah. Paksa diri, paksa. 3 hari lagi, tuan. 4 hari lagi. Kalau Ramadan kita tak menitis air mata, luar Ramadan lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ni bulan yang Allah lembutkan hati kita. Bulan yang Allah datangkan cahaya supaya kita dekat dengan Allah Ta'ala. Bulan yang syaitan, iblis kena tambat. Musuh kita dah satu dah tak ada. Tinggal nafsu kita je. Bulan yang macam ni pun tak mampu nak menitiskan mata kita, tuan-tuan. Maka gagallah hidup kita di bulan Ramadan. Gagal hidup kita di bulan Ramadan. Tuan-tuan, di luar Ramadan lagi dahsyat. Kita bergelumang dah, syaitan keliling kita. Iblis lagi bergelumang dah. Kita keluar dah nampak syaitan dah. Dengan pakaiannya, dengan perangai, na'udzubillah, keliling kita macam-macam. Di luar. Macam mana mata kita yang bergelumang dengan dosa maksiat, hati semakin keras, semakin keras, semakin keras. Menyebabkan air kita makin takkan keluar kerana hatinya keras. Ni bulan Ramadan yang Allah tambat musuh kita, kita dah dapat dikurangkan, potong 50% peluang, risiko untuk buat maksiat. Peluang Allah beri untuk lembutkan hati kita dengan dengar Al-Quran, pergi buka puasa, macam-macam ibadah yang boleh bersih, polish kita punya hati, pun tak mau keluar juga air mata, tuan-tuan. Ruginya. Paksa, tuan-tuan. Jangan rasa malu, Ustaz, nak keluar air mata. Kita ni hero ni, my show ni dan sebagainya. Tak. Kita dengan Allah, kita hina sehina-hinanya. Bukan kita orang hebat. Biarlah aku pangkat dijulang seluruh dunia pun. Kita dijulang seluruh dunia, hebat. Kita depan Allah, hina. Apa yang ada pada kita? Kita ni sepanjang hidup hanya bawa najis dalam perut kita, tuan-tuan. Semua tiap-tiap waktu kita nak bina najis. Fikir makan. Apa yang jadi? Tai. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau orang tu dalam hidupnya hanya fikir makan, kalau tak puasa, kalau bukan Ramadan,
Pagi nak sarapan apa? Lepas sarapan, lagi pukul 10 nak makan kat mana? Tengah hari nak makan apa? Petang lepas asar nak minum makan apa? Berapa kali tuan-tuan fikir makan? 6 kali? 5 kali? Fikir makan nak makan apa? Dah makan, lagi nak makan apa? Dah makan, sembang makan. Makan. Dia tu duduk kat mana? Tarafnya, darajatnya hanya sekadar apa yang keluar daripada makan. Apa dia yang keluar? Najis. Macam tu je lah. Tak ada nilai. Bukan, oh itu ustaz tak fikir makan ke? Tak, makan keperluan. Bukan matlamat. Makan keperluan, bukan matlamat. Faham tuan? Matlamat kita redha Allah. Makan jalan. Nak dapat redha Allah, kena tenaga. Jom kita makan. Okey, apa yang ada? Alhamdulillah. Kenyang, dapat tenaga, buat redha Allah. Kita fikir, lepas ni nak buat apa? Tahajud. Lepas tahajud nak buat apa? Lagi nak sedekah. Lepas ni nak buat apa? Nak buat apa? Bukan, itu tak boleh kejar kami ustaz. Jabat nak kena fikir, buatlah proposal, kertas kerja, jumpa bos, meeting. Tak apa, itu tugas tanggungjawab kita. Tapi masalah yang kita guna untuk redha Allah Subhanahu wa taala. Maka gunalah kesempatan 3 hari tuan-tuan. Jangan biarkan dia berlalu begitu sahaja. Bimbang kita tak jumpa dah dengan marhaban ya Ramadan. Kita tak jumpa lagi dah dengan syahrul Al-Quran. Bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Lagi Ramadan yang terakhir, jangan kita berlalu Ramadan tanpa penambahan ayat Al-Quran. Langsung tak tambah. Ini lagi manusia yang paling rugi tuan. Orang yang paling rugi, lalu Ramadan, Al-Quran tak baca langsung, tak buka langsung. Buka pun ala sekadar orang kata apa? Dah mentara tunggu ni, tak ada apa ni, hujan kat luar, kita bukalah kejap. Jangan macam tu. Tolong peruntukkan masa penting kita untuk Al-Quran. Apa dia masa penting tuan-tuan? Oh, malam nak rehat tidur. Bangun, lawan nafsu tidur untuk Al-Quran. Nanti Quran akan berdebat di hadapan Allah. Ya Allah, fulan ni jangan seksa dia ya Allah. Engkau jangan azab dia ya Allah. Sebab dia mengorbankan masa rehatnya, prime time dia, masa perdana dia nak rehat, nak esok nak kerja tu, nak kerja ni. Masa ni dia bangun tengok aku ya Allah. Dia teliti aku. Masya Allah tuan-tuan, kalaulah anak kita sakit, ni contoh lah, tak ada kena-mengena, kita mereka-reka lah. Contoh, anak sakit, duduk hospital. Kita sibuk, tapi pergi tengok juga anak. Tanya khabar dia. Pergi melawat di hospital. Tanya dia perlu apa, kita beli cukupkan. Dia nak tu, nak ni, kita bagi juga. Walaupun kita orang yang sibuk, hebat punya sibuk ni, tapi kita pergi juga. Pasti anak akan hargai, orang pun akan hargai. Oh, hebatnya kau sibuk pun boleh pergi tengok juga. Mesti anak yang kau sayang sangat, dan anak ni pun sayang pada bapaknya. Begitulah kita nak. So, masa kita penting ni, tidur ni memang penting. Supaya kita nak rehat, kita gunakan benda saat yang penting ni lah untuk nama Allah, untuk kalam Allah, bersembang dengan Allah Ta'ala, bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui kalam dia, iaitu ayat Al-Quran. Kalaulah tuan-tuan, lalu Ramadan, keluar Ramadan, tak tambah pun Al-Quran. Nak tumpang dengar Quran pun tak nak. Na'udzubillah min zalik, kita adalah orang yang Allah tak nak bagi peluang kita dekati dia dengan kalamnya. Orang yang sentiasa baca Al-Quran, Quran duduk kat mulut dia, sentiasa baca Bismillahirrahmanirrahim segala, maka orang tu orang yang Allah sayang pada dia. Allah nak sengaja bagi dia penat untuk kalam Allah, supaya Allah nak ampun dosa dia, supaya Allah nak angkat darajatnya, supaya Allah nak bagi cahaya Al-Quran, nak bagi dia selamat di akhirat nanti daripada siksaan Allah Ta'ala. Syafaat Al-Quran sangat hebat tuan-tuan. Maka 3 hari lagi, kalau yang tak berapa cukup tambah Al-Quran dalam Ramadan, ni masanya 3 hari ni. Tolonglah, bagilah berapa jam untuk Al-Quran. Peruntukkan berapa jam. Tak larat ustaz nak baca, tak larat. Okey, buka phone MP3, ini phone boleh dengar. Kita orang sambil kerja boleh buka radio, boleh buka TV, boleh buka video, boleh buka macam-macam lagu, dia boleh buka sambil dengar, sambil dia buat kerja. Tukar trend tu. Tukar trend. Kita buka Quran. Saya tak hafal Quran, tak apa, bagi dia baca, kita buat kerja kita. Bagi tambah masa 3 hari ni, value Al-Quran kita semakin bertambah dalam bulan Ramadan. Jangan biar Ramadan lalu tanpa penambahan Al-Quran. Yang selalu saya sebut, seolah-olah Al-Quran ni, kalau orang ni tak tambah bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan, seolah macam manusia yang cacat. Kaki 2 tinggal 1, tangan 2 tinggal 1, cacat.
Dia manusia, orang tengok dia memang manusia, dia boleh jalan, dia boleh makan, tapi cacat. Banyak yang terhad, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Begitu juga orang yang lalu Ramadan tapi tak menambah Al-Quran, cacatnya. Ramadan dia jadi Ramadan yang cacat. Allahu Akbar. Kenapa? Allah sendiri yang kembar dalam Al-Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan. Allah nak sebut, nak cerita turun Quran. Kenapa Allah sebut bulan Ramadan? Bulan Ramadan yang kami turunkan Quran. Cerita turun Quran cukup lah. Tak payah sebut bila. Nak sebutnya bahawa Allah kembarkan Ramadan dengan Quran. Dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami turunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Juga Ramadan. Kembar dengan Ramadan. Dalam surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia di bulan yang penuh dengan barakah, bulan Ramadan. Pada malam yang penuh dengan barakah, malam Lailatul Qadar. Juga dikembarkan dengan Ramadan. Allah kembarkan dengan Ramadan. Kenapa kita nak pisahkan dengan Ramadan? Masuk Ramadan, Quran duduk situlah. Tak ada pada mata kita. Al-Quran tidak ada pada bacaan kita. Tidak ada pada pendengaran kita. Maka orang yang sangat rugi, cacat Ramadannya, tuan-tuan. Patut dia boleh guna manfaat Al-Quran untuk meninggikan value Ramadannya. Tahu tak, tuan-tuan, apa nilai Ramadan? Saya nak cerita satu mimpi. Saya nak Talha bin Ubaidillah, sahabat Nabi. Tolong ingat cerita ni, tuan-tuan. Sebagai iktibar kepada kita, hebatnya Ramadan. Ruginya orang yang lalu Ramadan sia-sia tak dapat. Tadilah, yang tak tambah Quran, yang tak jaga puasa, yang tak hubungan dengan mak ayahnya masih gagal. Ini orang yang rugi. Talha bin Ubaidillah, sahabat Nabi, yang salah satu dia sahabat yang dijamin masuk syurga. 10 orang sahabat mubasyirin bil jannah. Salah seorangnya adalah Talha bin Ubaidillah. Dia bermimpi. Dia mimpi kawan dia 2 orang yang dah masuk Islam, dah meninggal. Kawan rapat masuk Islam. Seorangnya bersungguh-sungguh dengar laungan jihad fi sabilillah, terus dia pergi daftar diri, pergi jihad fi sabilillah. Sehingga itu perang pertamanya dan dia syahid. Orang tadi ni baru masuk Islam, ada peluang jihad perang, dia pergi ikut Nabi, syahid, mati dia, syahid fi sabilillah. Hebatlah mati syahid. Hebatlah mati syahid, syafaat syurga bagi dia. Kan? Yang seorang lagi sama-sama masuk Islam serentak, tapi dia tak mati syahid. Dia tak mati syahid. Cuma dia sempat, umur dia sampai Ramadan. Lepas Ramadan meninggal dunia dia. Jadi beza dia orang ni tak berapa bulan, tak sampai setahun pun. Lebih kurang berbulan-bulan. Yang kawan ni sempat Ramadan, yang kawan ni tak sempat Ramadan. Riwayat Imam Ahmad cerita ni, Talha bin Ubaidillah satu ketika dia dengar laungan panggil, wahai malaikat, bawa orang ni ke dalam syurga. Dia tunggu 2 jenazah tu. Mana satu yang nak bawa masuk dulu? Ni dia mimpi, dia nampak lah macam jenazah tu depan dia. Ni laungan, bawa dia orang ni masuk syurga, duduk ahli syurga. Lepas tu malaikat tanya, ya Allah, nak masuk yang mana dulu? A ke B? Yang A tadi yang mati syahid, yang B tak mati syahid tapi sempat jumpa Ramadan. Sempat jumpa Ramadan sebulan. Bila malaikat nak angkat yang mati syahid, dengar laungan kata, bukan yang tu, yang ni dulu. Yang sempat jumpa Ramadan. Bawa dia dulu. Bawalah. Malaikat pun bawa masuk ke dalam syurga. Yang ni masih belum. Sekian lama, barulah dibawa yang ahli mati syahid tadi masuk syurga. Terkejut dia daripada tidur. Mimpi. Tak mimpi main-main apa, tapi mimpi wali, mimpi saleh, orang sahabat Nabi. Pergi tanya, rujuk dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mimpi sekian-sekian. Yang peliknya, orang ni tak mati syahid pun, tapi dia dulu dibawa ke dalam syurga, yang fulan ni mati syahid. Kenapa, macam mana dia dikebelakangkan? Maka Nabi kata, bukankah dia jumpa Ramadan? Bukankah dia jumpa dengan Ramadan? Berapa banyak sembahyang dia buat dalam bulan Ramadan? Berapa banyak dia puasa di bulan Ramadan? Sebulan 30 hari. Berapa banyak dia khatam baca Al-Quran di bulan Ramadan? Berapa banyak dia Ramadan. Nabi sebut kemuliaan dalam bulan Ramadan. Sebab tu Allah dahulukan dia.
Maka kata para ulama, itulah nilai Ramadan. Orang yang lalu Ramadan dapat faedah Ramadan, memang dia lebih hebat daripada orang yang kurang Ramadan dia. Orang yang kurang Ramadannya. Bukan kita nak kecilkan mati syahid tak hebat nah. Tak tuan-tuan. Naudzubillah. Mati syahid cukup syafaat, terpadam segala dosanya. Terpadam segala dosanya. Cuma Nabi sebut mati syahid menyebabkan semua dosa terampun kecuali hutang. Hutang tersangkut juga. Mati syahid, hutang sangkut. Sangkut tuan. Hutang tak nak bayar. Sangkut. Tak dia dapat faedah syahid jalan Allah Ta'ala kalau masih ada hutang. Yang belum selesai bayar, yang belum dia sengaja tak nak bayar tu, sengaja. Ada duit tapi tak nak bayar. Allah tahu sama ada dia sengaja maupun dia memang tak mampu. Yang tak mampu Allah maafkan. Bukan sengaja. Memang tak mampu nak bayar. Itu lain. Ala kulli hal kita nak sebutnya, mati syahid ni satu benda level yang sangat hebat. Tapi kalau dia dapat Ramadan lagi hebat. Dapat Ramadan lagi hebat. Biar Ramadan yang tuan-tuan lalu dah hari ni 27, lagi 3 hari cukup 29 ataupun sampai 4 hari cukup 30. Biar Ramadan ni menyebabkan kita lebih tinggi darjat syurganya, lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang tak jumpa Ramadan ataupun kurang Ramadan daripada kita. Maka jangan sia-sia peluang 3 hari lagi nak baiki yang 27 tu. 27 tah berlakunya kita derhaka pada ibu bapa, tak minta maaf, tak minta ampun, naudzubillah. 3 hari ni masa untuk bertaubat. Masa untuk menangis, masa untuk keluarkan air mata, mengadu pada Allah, ya Allah aku silap, ya Allah aku salah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya kembali pada 4-5 perkara yang kita sebut tadi, cara berbakti pada mak ayah yang telah meninggal. Doa, istighfar untuk dia orang. Yang ketiga, hubung silaturrahim melalui dia orang. Sebab dia, mak saudara kita kan kakak dia, pak saudara kita abang dia, adiknya, hubung balik. Silaturahim, eratkan silaturahim. Baiki silaturahim. Ni kesempatan raya kita ni. Boleh balik kampung. Toll free pula tuan-tuan. Kan? Dapat toll free lagi. Jadi kita ambil kesempatan jalan untuk ziarah. Tanya khabar. Assalamualaikum. Ini hadiah kuih raya. Ini duit raya kalau nak bagi pun. Tanya khabar. Dah selesai. Erat silaturahim. Dengan silaturahim mak ayah kita. Mak ayah dah tak ada. Kakak dia ada lagi. Adiknya ada lagi. Mak saudara kita. Yang keempat, iaitu hubung balik kawan-kawan mak ayah kita yang baik. Kawan-kawan mak ayah kita. Kawan baik dia. Kawan yang bawa kepada kebaikan. Bukan kawan zaman Pop Yeye tu buat maksiat tu. Dah. Kawan tu tak payahlah. Kawan yang bertaubat, yang ajak pergi masjid sama-sama, yang jom kita qiyamul lail. Oh Pak Long sebelah tu rajin betul. Datang ajak ayah kita. Tak ada kereta, bawa naik pergi masjid. Kan? Kita kenal Pak Long tu. Kawan ayah kita. Kawan mak kita Mak Long tu. Kita pergi, Mak Long, kenal tak ni? Anak Pak Mai ni. Kan? Kan? Contohnya lah. Pergi, kenal. Hubung balik. Berita kita ziarah, kita tanya khabar. Sampai pada orang dalam kubur. Sampai mak ayah kita dalam kubur dapat tahu. Gembira tak dia? Masya Allah, seronok. Contoh kita pun ada kawan. Baik, kawan yang baik lah. Dia baik yang kita, anak kita jumpa. Tanya khabar apa semua, perkenalkan. Oi, kita duduk di sini. Anak kita jumpa kat UK. Dengan kawan kita yang kat UK tu. Kita dengar anak kita pergi ziarah. Mesti kita happy. Kawan rapat kita. Begitu juga mak ayah kita dalam kubur ni. Dapat berita baik. Anak aku sanggup pergi ziarah. Jumpa kawan yang baik ni. Yang sama-sama bawa jalan ke masjid. Jalan ke menuju pada Allah SWT. Bertaubat, mengaji dan sebagainya. Sonok. Tuan-tuan. Yang keempat. Hubung balik kawan-kawan mak ayah kita. Seperti Nabi SAW. Dia berbakti pada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bila dia dapat makanan, dia siap pesan. Nanti makanan ni kau banyakkan. Kuah-kuah dia. Buat bagi banyak kuah. Daging-daging semua. Bagi banyak-banyak. Hadiah ke rumah tu. Rumah tu. Bagi tahu pada Aisyah. Bagi tahu pada Sayyidina Ali dan sebagainya. Tolong hantar sana. Hantar rumah tu. Orang tanya rumah siapa tu? Itu kawan-kawan Khadijah dulu. Kawan-kawan yang sama-sama membantu dia untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima,
Tadi bakti pada mak ayah telah meninggal. Yang kelima, buat kebajikan atas nama dia, sedekah masjid dan sebagainya, niat untuk mak ayah kita. Wallahu taala alam. Jadilah Ramadan ni Ramadan yang terbaik. 3 hari untuk kita baiki kesilapan di dalam 27 hari yang telah lalu. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Taala. Rugi mereka yang mensia-siakan masa dalam bulan Ramadan, tak menambah apa-apa dan tak membaiki apa-apa. Wallahu taala alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.